Selamat kita bertemu kembali dalam kejuaraan Nasional Hoki Trophy 2012 yang berlangsung di Istana Negara Nasional Hoki Brakas pada malam ini. Pertemuan antara pasukan Brunei Darussalam dengan Singapura. Ini merupakan perlawanan yang ketiga bagi kedua-dua pasukan. Pasukan Brunei Darussalam yang telah bermain 2 kali mengutip 3 mata setakat ini. Menang dengan Indonesia 3-1, kemudian tewas dengan Kamboja dalam perlawanan pembukaan 0-1. Sementara Singapura yang 2 kali Vietnam 0-4 dan kalah dengan Kamboja 1-3. Inilah sebagian para penonton penyokong Brunei Darussalam yang berada di Stadium Negara Nasional Hoki Brakas untuk terus memberi sokongan moral kepada pasukan kita. Pasukan Brunei Darussalam memerlukan kemenangan untuk memberi luluran para ke peringkat terakhir. Kala Singapura peluang mereka telah pun hampir tertutup setelah kalah 2 kali. Saya bersama dengan rakan sekalian Tuan Haji Malik akan memberikan sedikit komen dengan perlawanan pada malam ini. Jadi kita akan bersama sehingga tamatnya perlawanan yang berlangsung pada malam ini. Cuaca hujan mula turun di sekitar Stadium Negara, namun begitu tidak menjejaskan semangat para penonton untuk terus menyaksikan perlawanan yang dianggap penting malam ini.
menyaksikan perlawanan antara Kamat Sejarah Negara asal Bukit Berangkat. Apabila Brunei menjadi gol pertama di menit yang pertama. Sekarang balik kepada pemain Brunei Darussalam. Terus kepada Muhammad Dunikwan. Lagi. Masa. Dan sempurna.
betul lepas sekali. Keadaan padang yang sudah pasti licin. Sedikit sebanyak menjejaskan rentak permainan kedua-dua pasukan. Lebih lagi pasukan Brunei Darussalam. Dan mengharapkan semangat 2012 akan terulang kembali di Istana Negara di mana kita muncul sebagai juara. Walaupun dalam perlawanan pembukaan kita tewas kepada Kamboja 0-1. Kita saksikan ulang tayang bagaimana jaringan pertama dibuat melalui Abdul Azim Rashid. Oh, tiba-tiba Singapura pula melakukan gerakan, tetapi salah seorang pemain Singapura telah offside. Dan kita mengharapkan pertahanan Brunei tidak akan mereka. Itulah suasana yang dapat kita saksikan pada ketika ini. Brunei Darussalam terus mengasak, terjatuh, agak licin saya rasa. Inilah suasana di Stadium Negara dalam keadaan cuaca ataupun hujan turun agak lebat, menyebabkan kawalan bola kurang kemas dan sedikit sebanyak menjejaskan rentak permainan. Keadaan yang hujan yang agak lebat menyebabkan rentak permainan agak terganggu ya. Bagaimanapun gerakan yang dilakukan masih begitu bersemangat kelihatannya, terutamanya dari pasukan Singapura, seolah-olah merasa tertekan setelah ketinggalan dengan 0-1 hanya dalam waktu yang tidak sampai 1 menit. Lontaran untuk Singapura. Gerakan dari Singapura cukup mencemaskan. Antaran tinggi tapi dibiarkan saja oleh penjegol Abdul Hafiz Rahim memberikan sepakan gol bagi pasukan Brunei Darussalam. Sepakan akan dibuat oleh penjegol Brunei Darussalam Abdul Hafiz. Terus untuk gerakan nomor 16 Abdul Azim yang memberikan gol tadi. Dan lontaran untuk Brunei Darussalam. Terus buat baik, cantik. Ini dia peluang baik. Bagaimana kali ini? Pasti cantik. Peluang. Bagaimana kali ini? Sayang. Satu lagi peluang terbaik untuk Brunei oleh pemain Asfawi Salsri tadi. Sayang. Satu peluang terbaik bagi Brunei untuk menambahkan jaringan di menit yang ke-6 tadi. Kalau Salsri sedikit sepakan pemain bernama Asfawi tadi. Ya, kedudukan yang baik, gerakan yang baik. Malamnya Muhammad Asnawi yang terangkap dalam offside. Kalau tidak, sudah pasti gol terjadi. Itulah kita lihat dalam gerak perlahan. Coba melakukan serangan balap tapi baik. Dengan sentuhan Singapura yang dikawal sana oleh Muhammad Anchirik. Anchirik mengawal hantar, bola keluar untuk
hujan yang lebat ini, tetapi kedua pasukan ini bermain dengan agak pantas, agak pantas. Seolah-olah keadaan hujan tidak mengganggu permainan mereka, walaupun kita lihat seringkali pemain-pemain tergelincir akibat keadaan padang yang basah. Walaupun tidak air tidak berkangkung, tetapi keadaan basah di sini sebanyak menjejaskan pergerakan mereka. Tadi Muhammad Wang berikan lontaran untuk pasukan Singapura. Semakin mantap nampaknya permainan yang dilakukan oleh pasukan Brunei Darussalam setelah menangi perlawanan dengan Indonesia beberapa hari lalu, dan harapkan ini lebih susun dan puas kami perlawanan yang berbeda. Walaupun tewas 2 kali, namun mereka akan berusaha untuk memberi saingan kepada pasukan Brunei Darussalam. Brunei merupakan juara bertahan, juara bertahan 2012 dalam perlawanan akhir mereka mengalami fungsi 2-0. Jatuh pula Muhammad Syahril Sabuti. Gagal memberikan sepakan untuk Singapura. Satu kedudukan yang cukup bahaya. Gol pasukan Brunei Abdul Hafiz Abdul Rahim siap sedia untuk menerima sebarang kemungkinan. Kelapan pemain Singapura juga siap sedia. Brunei Darussalam mau penting pertahanan. Sepakan cantik, Kumas Abdul Hafiz Abdul Rahim, walaupun salah seorang pemain Singapura bersedia menanti mungkin melakukan kesilapan dari banyak gol, tapi tidak, alhamdulillah masih lagi mengawal. Ini gerakan ke Brunei dikawal turun di sana, akhirnya dapat dikawal oleh Singapura. Coba melakukan gerakan dipersilahkan dengan Singapura. Jesus Bulus dan Amirul Alzik. Terjatuh tadi Suhaini Sulau di menit ke-12 ini. Mengadil memberikan sepakan untuk Brunei Darussalam. Kita saksikan dulu tayang pertembungan antara Suhaimi Sulau dan juga Syed Amirul Alzik. Akhirnya memberikan sepakan kepada pasukan Brunei Darussalam. Ini peluang bagi Brunei. Dapat dipintas cepat oleh Muhammad Aishiring. Terus Brunei mengalami peluang. Masih lagi, bagaimana kali ini? Percobaan dari jauh. Percobaan dari jauh tadi. Itulah satu peluang yang begitu baik, tetapi tidak dapat diserahkan dengan baik pula. Peluang yang begitu terbuka, tapi percobaan dari jarak jauh. Walaupun beberapa pemainnya kita lihat itulah. Padahal beberapa pemain berada di depan, tapi dia mampu mencoba terus. Malang tersasar sekali. Bahaya, bujur penyerang Singapura terlalu kokoh tadi, dan penjaga lebih bersedia untuk menyelamatkan keadaan Abdul Hafiz. Dia bahkan gol baru saja dibuat. Satu keadaan yang mencemaskan tadi. Dalam keadaan padang yang agak licin sedikit, menyukarkan pemain mental bola dengan baik. Satu lagi serangan Singapura di sebelah kiri dari Muhammad Zakir Samsudin. Akhirnya bola keluar untuk memberikan lontaran ke dalam bagi Brunei Darussalam. Lontaran baru saja. Terus kepada Muhammad Aishiring.
diarahkan saja oleh penjaga gol, walaupun dua pemain Brunei Darussalam berada di situ. Namun begitu, sepakan turut yang pertama untuk pasukan Brunei Darussalam. Kita sampai full time bagaimana pemain tadi melakukan try tersasar dan terkena sasaran pemain Singapura dan Brunei Darussalam diberikan sepakan surut yang akan dilakukan oleh Muhammad Asmawi. Nanti, bagaimana? Masih lagi. Dan sayang. Satu lagi keluar. Untuk peluang terbuka sekali lagi. Sayang percobaan yang dibuat agak sedikit tinggi. Agak kekalutan dia dapat pintu gawang. Itulah peluang yang betul-betul terbuka. Kita lihat dalam gerak perlahan ini. Kedudukannya betul-betul di tempat gawang dan agak tinggi. Terlepas peluang begitu baik. Lambat sedikit Abdul Hafiz Rahim dari bujur sepakan dari Syed Amirul tersasar. Ini tindakan yang kurang bijak dari penjaga gawang kerana terlalu berani ya. Hampir-hampir bolos gawang Brunei. Abdul Hafiz lebih berhati-hati dalam keadaan cuaca begini. Lontaran Singapura. Singapura walaupun peluang mereka semakin tipis untuk marah ke mereka terakhir, dan mereka ingin membuktikan yang mereka itu mampu bersaing dengan pasukan-pasukan yang akan pasukan pilihan. Gawang diberikan semangat untuk menambahkan keadaan yang bahaya. Itulah betul-betul mencemaskan. Sudah 2 kali penjaga gawang bertindak dengan yang sepatutnya tidak dilakukan. Ini sudah kali kedua keadaan yang betul-betul bola dapat kepada pemain Singapura. Nyaris-nyaris mujur tersasar antaranya. Pasukan Lee Shiken menjatuhkan Muhammad Asmawi Sazmi Ajayi sepakan untuk Brunei Darussalam. Akan disempurnakan oleh Suhami Julan. Saja membuat sepakan tadi. Sekarang untuk Brunei Darussalam. Dari pemain Brunei. Mantik dari Suhaimi Silau. Terus kepada Ridwan Haji Petara memberikan lontaran bagi pasukan Singapura. Sudah 19 minit permasa yang pertama Brunei Darussalam sedang mendahului Singapura 1-0. Jaringan dibuat di awal permainan oleh Abdul Aziz Rashid.
Azam. Maka dari Said tak sampai. Dan akhirnya memberikan lontaran untuk Singapura. Saing apa yang Singapura walaupun ketinggalan 0-1, tetapi mereka berusaha untuk meningkat. Rasakan pemain Brunei Darussalam. Sekarang untuk Brunei Darussalam. Saksikan kibarnya pemain Brunei Darussalam. Hati-hati menahan anak buahnya untuk bermain dengan kemas dalam tanda kaki. Kelihatannya air sudah semakin mula bertanggung dan sepatutnya pemain kita yang agak memperlahankan tentang permainan, karena kita lihat bola seringkali tersekat di air yang bertanggung dan hantaran-hantaran sering tidak sampai kepada rekan permainan. Ini agak memuaskan juga ya, jadi sebetulnya gerakan harus diperlahankan ikuti keadaan padang yang tidak mengizinkan mereka bergerak dengan bebas. Kerutan berlaku tadi, walaupun salah seorang pemain Brunei mengalami pikiran keras tadi, tapi mengada pertandingan permainan. Mereka berjaya di sini. Dia pulang bagi Brunei Darussalam. Bagaimana kalian peluang? Masih lagi punya peluang untuk melakukan serangan. Main nomor 9. Berjuang. Indra Azmi untuk separan urutan ketiga bagi pasukan Brunei Darussalam. Pemain Brunei yang sebetulnya mengambil kibar ya daripada keadaan ini dalam melihat keadaan bola mereka yang tersekat. Sepatutnya bola untuk bermain secara melambungkan bola bukan secara leret. Dapat diselamatkan oleh Belikur. Peluang bagi Brunei. Oh, mengalahkan jaringan. Kali ini tembakan dari Aspaul saya rasa tersangkut sedikit. Ini betul-betul kesilapan dari penjaga gawang ya, yang tidak dapat membuat clearance dengan baik. Kalau kita perhatikan daripada gerak perlahan ini, beliau berhasil menangkap bola, tetapi kita lihat dia tidak dapat membuat clearance ya, bolanya tersekat di air. Lontaran kita untuk Brunei Darussalam. Kami Sulau pada Asnawi. Lagi untuk Brunei Darussalam. Pasal dikeliar oleh Muhammad Syarin Zubair. Karena padang agak licin dan berhubung di air. Jatuh tadi Muhammad Ikhwan untuk sepakan bagi Brunei Darussalam. 24 minit baru masa yang sayang lepas tadi berkembang pergi gol, tapi pun juga pergi selamatkan walaupun saya kira peluang terbaik bagi Brunei merupakan jaringan. Ya, sekali lagi ini dalam keadaan yang agak kabut ya, di hadapan gawang. Memanglah keadaan seperti ini memerlukan kepada kepantasan untuk menangkap
Itu peluang yang baik yang terbuka bagi Singapura setelah pemain Turki 14 tidak dikawal. Tetapi Mujur percobaan dilakukan dapat intervensi oleh Abdul Hafiz. Dan Brunei itulah satu kita lihat lagi percobaan yang dilakukan. Bagaimana Hafiz berhasil menolak bola keluar. Tembakan surut untuk Singapura. Tembakan surut yang pertama untuk Singapura di skor masa pertama ini. Kelihatan dalam pertama. Juga lagi pertama. Awal. Cantik. Baik. Terus saja. Awal. Pasal Brunei Darussalam. Keluar untuk melontaran ke dalam bagi pasukan Singapura ini. Terus pada momentum Ikhwan. Cantik. Peluang baik. Di sebelah kanan mengatur sana. Dirampas oleh Muhammad Irfan. Masih lagi mengawal. Irfan. Dapat dihadang sana. Terus kepada Indra Azam. Lepas. Dikawal sana oleh pemain Brunei. Dan itu dia. Akhirnya berjaya mengawal keadaan. Adi Said. Adi Said harga. Masih mengawal Adi Said. Peluang baik. Masih mengawal. Bagaimana? Bagi gol. Tenang saja penjaga gol Singapura yaitu Muhammad Sarifan mengawal keadaan. Memang kita lihat keadaan hujan ini yang menyebabkan air yang bertakung di padang permainan, menyebabkan perlawanan agak sedikit terganggu. Gerakan-gerakan daripada pemain yang seringkali tersekat. Kalau tidak mungkin kita dapat melihat beberapa gol yang dihasilkan. Gadel memberikan sepakan untuk Singapura. Walaupun dalam keadaan padang yang licin, tapi pemain pengadil perlawanan dari Malaysia lebih gemar memberi sepakan bebas. Dan ini agak dikesali oleh pemain-pemain Brunei sendiri. Sepakan percuma untuk Singapura yang akan disempurnakan oleh Muhammad Syafiq Mozer ataupun pemain nomor 10 Syed Amirul. Sepakan akan dibuat oleh Syafiq. Sebenarnya buat agak tersasar ya. Dan memang pemain Singapura akan mengambil antara terus walaupun dalam kedudukan bagaimanapun ya. Ini bersandarkan kepada keadaan padang yang agak basah ya. Dan bola basah. Ini kesempatan pemain Singapura untuk mempertahankan ke gawang. Pertahanan Brunei perlu berhati-hati dalam keadaan padang yang agak licin. Perlu mereka menguasai permainan karena pemain-pemain Singapura mengintai kesilapan pertahanan Brunei Darussalam. Jadi apa yang kita harapkan, mereka perlu berhati-hati mengawal bola dengan tenang, tidak tergopoh-gopoh. Karena ini ada kesempatan dalam desain. Akhirnya tewas bola desain untuk sepakan bagi Singapura. Adi Said yang coba mengawal bola, tetapi di padang sebelah kiri agak tidak ada air yang bertakung. Bola cepat keadaan padang yang begini menyebabkan gerakan pemain agak terganggu, dan ini menyebabkan akan banyak lagi kesalahan-kesalahan akan dilakukan.
Kita lihat nampaknya pemain-pemain Singapura seolah-olah mendapat retak baru, Tuan Haji ya, yang bola dengan secara jarak dekat, tidak membuat hantaran jauh. Gerakan agak lembab, tetapi kita lihat seolah-olah pemain Singapura dengan sengaja untuk menjatuhkan pemain barisan depan. Disaksikan sepakan untuk Brunei Darussalam. Indra Azam. Indra Azam. Oh, tepat gol. Muhammad Zarifan. Indra Azam tadi sepakan tepat pada puji gol dan memberikan lontaran untuk Brunei Darussalam. Hujan mula berhenti di Stadium Negara. Kita mengharapkan ini akan lebih merancangkan suasana perlawanan setelah hujan lebat tadi di awal permainan sepanjang menjejaskan rentak permainan kedua-dua pasukan. Dan sudah pastinya pemain Brunei akan terus berusaha untuk melakukan sesuatu. Baik dari Brunei Darussalam. Bagaimana pemastakapan penjaga gol Singapura ini? Cantik aja balik. Itu satu gerakan yang begitu baik, ya. Gerakan yang begitu baik, hantaran begitu baik. Bagaimanapun penjaga gawang Singapura dari atas untuk
menguasai bola ya, seolah-olah sudah dapat menggagak arah mana bola akan dihantar. Itulah keadaannya. Amirul Karan diselamatkan dengan mudah oleh PJ Gol. Saja kepada Jaime Silau. Untuk Iqbal. Dan akhirnya agak liar sedikit antara Jaime Silau tadi, dan bola keluar untuk memberikan lontaran ke dalam bagi pasukan Singapura. Sekarang sekurang official sepertinya dikawal dengan baik tadi oleh Rai, dan masih lagi melakukan setelahkan Ignatius dengan memberikan sepakan untuk Brunei Darussalam. Jaime Silau yang kedua sepakan ini. Baik kawalan Indra Azam tadi, dan sudah diberikan lontaran untuk Singapura. Disikin masih mengawal Disikin, terus kepada Syed Amirul. Jaya kepada Abdul Azim. Abdul Azim. Peluang kali ini. Peluang. Pemain yang ketika ini sering disebut Adi Said yang mendapat peluang dari keadaan bola yang teruskan. Pemain pertahanan Singapura Muhammad Irfan gagal untuk membuat clearance, dan peluang ini terus dimanfaatkan oleh Adi Said. Dan Adi Said agak kelihatan tidak terlalu kapah untuk mengambil bola dengan tenang. Kita lihat dengan tenang membawa bola dan gawang menghasilkan gol kedua Brunei. Rempatan Adi Said berkesan, tidak sukar. Walaupun dalam keadaan yang agak sukar, Adi Said dengan kebijaksanaannya mampu merempat dan gagal diselamatkan oleh penjaga gol Singapura dan memberikan kedudukan selesai bagi Brunei. 2-0 sekarang di menit yang ke-8. Sekali lagi, Brunei semakin untuk semangat. Awal tadi pada Indra Azam, dijatuhkan tadi Indra Azam. Sudah pasti memberikan sepakan untuk Brunei Darussalam. Indra Azam ataupun Asnawi Salfi. Bola. Dibawa lagi. Bola sana oleh Saltima. Lagi. Brunei Darussalam. Untuk Ikhwan. Awal. Masih lagi membuat tertinggi. Kaki. Pada Asnawi. Rempatan. Masih diselamatkan dalam pintu gol Singapura. Kali ini terus kepada Muhammad Ikhwan. Jadi pemain ke mana? Oh, peluang! Oh, saya peluang terbuka dari Haji Malik. Bagaimana? Ya, itu adalah peluang yang ketiga. Sepatutnya gol ketiga tercipta dari keadaan kekalutan ya di hadapan gawang. Nampaknya pemain
pertahanan Singapura sudah berbuat apa-apa. Bola terlepas. Kita lihat peluang bagi Brunei. Sayang antara dia lakukan lepas di gawang. Itulah udah menunjukkan peluang Brunei yang ketiga tadi, nyaris-nyaris berhasil. Tetapi sayang sekali lagi Pasir Brunei coba untuk gerakan dan kali ini dapat dikawal sana oleh Singapura. Diberikan sepakan bershoot 42 minit baru masuk yang pertama ini. Untuk gerakan paling cukup cepat sekali. Tapi dipersilakan pula. Dan memberikan sepakan untuk Brunei bersama. Pertukaran dengan mengeluarkan Syed Amirul Aziz dan memasukkan pemain nomor 9 Gus Entry Monjalil. Mantul 7 Tan Daniel diberikan kartu kuning di menit nomor 2 setelah membuat tackle keras. Pasti siapa? Pemain nomor Setelah beberapa kali pemain-pemain kita dijatuhkan dengan angka besar, inilah Malaysia menaikkan kartu kuning pada Singapura Tan Daniel Farhan. Haji Pedar akan terjadi buat sampai ke selesai. Jaya dan akhirnya lontar untuk tim. Dilesan oleh Ridwan Haji Pedar. Sampai kepada main Ridwan. Ini peluang baik. Adi. Oh sayang. Satu lagi peluang Adi tadi Haji. Itu lagi sekali peluangnya begitu terbuka ya bagi Adi. Cuma kali ini dia sedikit gopoh karena peluang begitu terbuka ya, sehingga dia tidak ketika mengawal bola. Kita perhatikan dia terus membuat hantaran kira first timer ya. Itulah tidak ada kawan langsung. Dihadap secara oleh Ridwan Haji Pedar, lontaran untuk Singapura. Saya main Brunei akan terus berusaha untuk mengekang masakan dari Singapura dan pada waktu ini diberikan sepakan surut yang kedua. Mereka bermain dalam masa tambahan 2 menit. Sepakan surut akan dilakukan oleh Tan Daniel Farhan. Brunei mau penting pertahanan termasuk punya gol yang membuat dia kena babak ini cemerlang. Surut.
Aduh, belum terbuka tadi. Belum terbuka lagi. Itu betul terbuka. Beberapa pemain Singapura berada di depan dan tidak ada offside kata penolong pengadil yang pertama. Kita lihat bagaimana perkembangan Singapura. Tapi sayang percobaan yang dilakukan betul-betul menaik ke atas ke gawang. Dan kita mengharapkan permainan akan bertambah baik di masa kedua nanti, mendangkan keadaan hujan yang sudah pun berhenti dan keadaan padang yang sudah kurang sekarang ini digenangi air. Kita mengharapkan pemain-pemain kita tetap bisa berhati-hati karena dari apa yang dapat kita saksikan Singapura belum mau mengalah walaupun ketinggalan 0-2. Lontaran untuk Singapura Lee Shiken. Itu dia whistle penamat pada masa pertama. Pasukan Brunei Darussalam sedang menduri Singapura dengan jaringan 2-0. Jaringan pertama dibuat oleh Abdul Azim Abdul Rashid di awal permainan dan Adi Said menambahkan jaringan kedua bagi Brunei Darussalam di menit yang ke-38. Jadi kita mengharapkan di skor masa kedua pasukan kita akan mampu memperbaiki kelemahan khususnya di bagian pertahanan dalam keadaan cuaca dalam keadaan padang yang agak licin. Kita rasa kita akan mampu menunjukkan satu lagi permainan yang menarik di skor masa kedua. Hantaran ke atas dan ini kalau boleh dibaca oleh pemain Singapura ya. Kalau di separuh masa kedua teknik ini masih lagi diteruskan, agak sukar untuk mereka memberikan. Itu satu peluang yang terbuka lagi. Nanti di tersisi ya. Satu peluang yang baik tadi
sepakan untuk Brunei Darussalam. Ini sebagian penyokong Brunei Darussalam. Sepakan Ridwan Haji Putra. Cantik. Sekali lagi. Arisain. Tidak menepati sasarannya walaupun keluar dari lawan Hikmah. Kemudian gol kita sekarang ini melakukan beberapa gerakan bahaya. Ini lagi percobaan. Bujur sepakannya tersasar walaupun penjaga gol hampir tertewas. Lihat pemain-pemain kita agak kurang berhati-hati dalam mengawal bola dan begitu juga dalam membuat tantangan. Kita rekan-rekannya tidak cermat. Inilah yang menyebabkan pemain Singapura berpeluang untuk membuat percobaan ke gawang. Sepakan untuk Singapura. Muhammad Ashirik Wahid. Oh tidak. Hong Yumin. Percobaan dibuat oleh Singapura. Sekali lagi punya gol. Abdul Hafiz berjaya mengawal keadaan. Satu adalah penyelamatan yang cantik sekali. Bola half volley yang dilakukan oleh pemain Singapura tapi masih berhasil disambut oleh penjaga gawang. Cantik 1-2 Brunei. Ini blok baik. Sayang sekali lagi. Seringkali melakukan sepakan yang tersasar sedikit walaupun penjaga gol Singapura hampir tertewas. Tapi sayang sepakan tersasar. Itulah peluang-peluang yang begitu banyak dilakukan oleh pemain Brunei Darussalam. Kelihatannya membuat percobaan yang tidak berhati-hati. Cuma orang Bailam. Putaran untuk Singapura. Muhammad Irfan. Cantik. Arisain. Apa sih Arisain? Terus kepada Daniel. Walaupun Arisain berada di depan gol, tapi sayang mendapat didapatkan oleh pemain kita. Satu peluang lagi mereka. Betul-betul terbuka ya. Tetapi itulah kecoyan. Tidak cermat dalam mengendalikan bola, tidak cermat untuk membuat antaran itulah. Baik. Bukannya pemain kita tidak bagus ya, bagus. Tapi inilah sedikit Karaham menjadikan gol sehingga kan timbul kecoyan. Pasti pasukan Brunei terus menggagar dan mereka terus berusaha untuk menjadikan gol ketiga. Lontaran untuk Brunei Darussalam. Dalam negara rekaman sekarang
dalam negara ini. Lagi sekali Brunei berserangan. Lontaran untuk Brunei Darussalam yang dilakukan oleh Suhaimi Syulau. Terus kepada Nur Ridwan. Inside. Jatuhkan tadi. Pasti memberikan sepakan untuk Brunei Darussalam. Suhaimi Syulau tadi sepakan untuk Brunei Darussalam. Ya, pemain kita harus berhati-hati ya daripada terus dibetis. Pemandangan perlawanan masih berjalan. Masih ada lagi perlawanan yang akan diadakan ya. Baik antara Muhammad Indra Azam lontaran tadi dibuat dan dirampas oleh pemain Singapura. Setelah tadi Islam Haji Batara. Baik. Muhammad tadi. Kali ini kesalahan pula pemain Brunei. Indra Azam. Terus mengawal ke kiri. Cukup Maya. Juta bukanya tak bergetar. Bisa dibaca. Ya, walaupun serangan dilakukan oleh pemain Singapura agak pantas, tetapi hantaran silang yang dilakukan kurang cermat sehingga tidak dapat dicapai oleh barisan penyerang Singapura. Bisa memimpin ruang lah. Salam. Dalam final setelah bermain berjalan 15 menit sebelum masa kedua ternyata kedua pasukan saling mencari gol masing-masing. Singapura walaupun ketinggalan 0-2 tapi terus memberi cebaran kepada pasukan Brunei Darussalam. Adi Said. Jaya Adi Said walaupun tertewas tapi berjaya juga. Semangat lepas bola. Dikawal oleh pemain Brunei Darussalam. Soal tim. Ikhwan. Kawal ini peluang baik. Adil memberi teguran kepada pemain Singapura karena melakukan satu tackle yang keras, tapi mampu bangkit kembali untuk meneruskan cabaran. Dan walaupun setakat ini kita lihat ya, lawanan separuh masa yang kedua ini sudah pun berlangsung selama 15 menit dan kedudukan permainan masih seimbang, tetapi kelihatannya pemain-pemain Singapura seringkali membuat hantaran-hantaran lebih tepat, cuma mungkin karena terlalu kata orang ingin untuk menjaringkan sekurang-kurangnya satu gol yang menyebabkan mereka agak sedikit kucar kacir
bila berhadapan di depan gawang pasukan Brunei. Bagaimanapun pemain kita harus lebih berhati-hati dengan keadaan ini, karena walaupun mereka sudah menolak 2-0, tidak mustahil ya kalau Singapura boleh menyamakan kedudukan dari cara permainan yang mereka tunjukkan sekarang ini. Ini nampaknya keadaan padang sudah tidak lagi mengganggu permainan sekarang ini. Jika lagi hantaran-hantaran kita lihat yang harus lebih berhati-hati dilakukan. Putaran untuk Singapura di session Muhammad Ashirik Wahid. Ignatius mengawal dan akhirnya keluar untuk memberikan sepakan gol bagi Brunei Darussalam. Kedua pasukan setakat ini bermain berbalas-balas serangan. Brunei Darussalam mempunyai peluang terbaik tadi. Ada 3 kali percobaan tetapi gagal dimanfaatkan. Itu juga dari Singapura juga punya peluang. Ini peluang baik Brunei sekali lagi. Bagaimana kan ini? Oh, akhirnya terjatuh dari main nomor 16 Brunei, Azim Rashid yang menjadi gol pertama tadi. Lontaran untuk Brunei Darussalam. Suhaimi Shulau dirampas oleh Lee Shigen dan akhirnya bola keluar untuk Brunei Darussalam. Balik pada Suhaimi. Gawang cantik antara pendek. Dan akhirnya dipersilahkan pemain Singapura. Ignatius Ang tadi bergelut dengan Muhammad Asnawi Sadli. Sepakan untuk Brunei Darussalam. Perlahan saja. Indra Azam semakin mendekati kawasan pertahanan Singapura. Ini advantage bagi pasukan Brunei Darussalam untuk melakukan sesuatu. Sayang tadi dapat dikawal sana oleh pertahanan Singapura. Ini bahaya. Satu kontak yang dibuat oleh Singapura cukup mencemaskan. Perlu berhati-hati dan bola akhirnya keluar untuk lontaran Singapura. Ya, kelihatannya Singapura ini menukar taktik permainan mereka ya dengan secara total football sekarang ini. Bila pasukan Brunei menyerang, mereka akan turun keseluruhan. Cuma tinggal seorang striker yang ada di atas. Tetapi jika mereka melakukan serangan, keseluruhan pemainnya akan naik ke atas. Ini berbeza dengan pasukan Brunei ya. Tidak semua pemain Brunei yang bertahan, karena di bagian midfield dan di bagian serangan masih ada pemain Brunei. Pemain Brunei tadi. Sepakan untuk Singapura, Muhammad Irfan Ashraf. Minit separuh masa kedua. Kedudukan 2-0 untuk Brunei Darussalam. Muhammad Zarfan penyegal mau sepakan. Terus penyegal Brunei Darussalam Abdul Hafiz Rahim.
perlahan sedikit rentak permainan kedua pasukan jika dibandingkan di sepermasa yang pertama tadi. Cantik Abdul Azim sampai ke Ali Said. Terus berbagi gol biarkan sekali dalam permainan. Peluang baik. Gol! Gol ketiga untuk Brunei Darussalam. Gol ketiga di menit ke-22. Ini betul-betul kesilapan penjaga gawang. Penjaga gawang yang sepatutnya mengawal bola, tapi penjaga gawang Singapura Muhammad Zafar Aizan gagal mengawal dengan kemas. Azim Rashid berjaya mencetak gol. Kita lihat penjaga gawang gagal mengawal dengan kemas. Itulah bola terlepas dan peluang ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Abdul Azim Abdul Rashid untuk menjaringkan gol ketiga Brunei. Kita lihat sekali lagi dalam gerak perlahan antaran silang yang gagal diselamatkan oleh penjaga gawang. Mudah bagi Azim. Gol paling mudah. Nampaknya penyegolan terlepas. Akhirnya Azim dengan mudah membuat sentuhan dan memberikan jaringan ketiga dan jaringan kedua untuk beliau. 3-0 untuk Brunei Darussalam. Semakin bergema di Stadium Negara asal Bukit Braga semalam ini. Setelah pasukan Brunei berjaya mendahului pasukan Singapura 3-0. Ini merupakan perlawanan yang ketiga bagi Brunei Darussalam. Sekiranya kita menang 2 kali lagi bertemu dengan Malaysia dan Vietnam, sudah pasti pasukan kita akan bara ke peringkat berakhir. Itu harapan kita dan harapan peminat tempatan kita. Akan gol untuk Asia Brunei Darussalam. 24 minit masa yang kedua ataupun 64 minit. Kita saksikan inilah suasana di Stadium Negara Hasranabaca. Para penonton terus bersokongan pada pasukan kesayangan kita Brunei Darussalam. Kelihatannya penyokong kita lebih bersemangat setelah mereka dihadiahkan dengan 3-0 oleh pemain-pemain kita. Penonton semakin bersemangat hingga melakukan Mexican wave dari hujung ke hujung.
masih ingat bagaimana Brunei Darussalam muncul sebagai juara dalam kejuaraan bola sepak Arsenal Volker Trophy 2012, di mana kita berjaya membendam Indonesia dengan jaringan 2-0. Kita mengharapkan sejarah tersebut akan berulang kembali tahun ini. Walaupun saya kira Brunei Darussalam mempunyai tugas yang berat. Kita saksikan ulang tayang ini, bagaimana Singapura terus mengasak di seperempat kedua ini. Satu lagi percobaan dari desain, walaupun cantik membuat hantaran tetapi agak tersasar sedikit. Dan kalau kita perhatikannya, rentak permainan ini, pemain-pemain kita mula mengubah rentak dengan membuat hantaran-hantaran pendek. Bagaimanapun seringkali kawalan-kawalan bola dapat dirampas oleh pemain-pemain Singapura. Dan Cantik, ini peluang terbaik bagi Brunei. Adi Said, Adi mengawal. Oh sayang, agak liar hantaran dari rekannya tadi. Walaupun Adi Said mempunyai peluang terbaik untuk melakukan sesuatu, cepat tadi bertindak menjegol Singapura. Muhammad Zarifan, Aminuddin Zakwan, mengawal. Masih lagi, cantik. Adi Said. Sayang tak sampai kepada pemain Brunei tadi. Dan ketika ini Brunei mau pertukaran dengan memasukkan pemain nomor 7 Muhammad Asri Safar dan mengeluarkan pemain nomor 16 Abdul Azim Rashid. Abdul Azim yang berjaya menjadikan gol kedua gol tadi, bermain dengan cemerlang malam ini. Mungkin Azim akan digunakan untuk perlawanan yang lebih penting. Itu dia pemain yang baru dimasukkan, Muhammad Asri Aji Safar. Aminuddin Zakwan. Terus tengah. Awal ini peluang baik. Tapi peluang baik bagi Asri. Akhirnya memberikan lontaran untuk Brunei Darussalam. Asri Aji Safar. Lontaran akan dibuat oleh Nur Aziz Awang Ali. Peluang. Sayang. Berikan sepakan sudut seterusnya untuk Brunei Darussalam. ya, Brunei sekali lagi mempunyai peluang yang baik, tetapi kali ini pertahanan Singapura lebih awal membuat clearance untuk memberikan sepakan sudut kepada pasukan Brunei. Dan nampaknya dalam perlawanan di separuh masa yang kedua, yang sekarang ini kita lihat Brunei sudah mengubah rentak dengan mempertahankan permainan, membuat antaran-antaran pendek agak berkesan ya. Kita mengharapkan gerakan-gerakan seperti ini akan menghasilkan sekurang-kurangnya satu lagi gol. Satu lagi tandukan yang agak sedikit tinggi ya. Sekali lagi sepakan sudut.
Pemutaran untuk Singapura tadi melalui pemain 23 Muhammad Irfan. Pantas tetapi akhirnya kurang berhati-hati dan memberikan sebagai gol untuk Brunei Darussalam. Semakin kukuh kedudukan Brunei di saat ini. Sekiranya berterusan, ini akan memberikan advantage bagi Brunei untuk sekurang-kurangnya berada di kelompok 2 terbaik dalam kumpulan B. Sayang tidak dicabar pemain Singapura. Mujur dapat di quiz tadi oleh Muhammad Asri. Masih lagi Singapura coba mengawal permainan pada ketika ini. Ong Yu Min kawal terus beradi. Adi, ini peluang Adi. Adi sekarang. Gimana Adi? Masih lagi Adi. Adi, ganti Adi. Oh, sayang Adi. Sayang Adi. Peluang terbaik tadi Adi untuk menambahkan jaringan. Walaupun Muhammad Asri Haji Sapar berada di situ. Ya, nampaknya kali ini Adi agak salah langkah ya. Percobaan yang dibuatnya langsung terus kepada penjaga gawang. Walaupun Adi masih boleh dapat membuat dribble di hadapan penjaga gawang ya. Inilah sedikit kelemahan bagi pasukan penyerang kita ya. Kita tidak menafikan ya kemampuan Adi Said dalam menghasilkan atau menjaringkan gol. Tetapi ada ketika-ketika yang tertentu di saat-saat yang genting dalam keadaan yang memerlukan dia membuat keputusan yang serta-merta, agak tersilap juga membuat tindakan. Bagaimanapun kita mengharapkan ini memberikan pengajaran yang lebih baik bagi penyerang kita ini, Adi Said. Peluang bagi Brunei. Bagaimana? Masih. Oh, sayang. Sekali lagi. Oh. Percobaan demi percobaan dibuat oleh Brunei Darussalam, belum mampu menembak jaringan. Ya, Muhammad Hendra Azam, Muhammad Idris yang mempunyai peluang, tetapi percobaannya tidak menepati sasaran ya. Bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Asri Haji Sapar, kita lihat itulah Hendra, percobaan yang tersasar. Azam tadi punya peluang, walaupun tadi Muhammad Asri tadi gagal, tapi Indra Azam tadi juga gagal melakukan jaringan yang keempat. Brunei masih lagi belum berpuas hati saya rasa. Adi Said. Ruang setelah untuk Brunei Darussalam. Mudah bagi Muhammad Zarfan. Dipersilahkan pemain Brunei tadi, Suhaimi Sulau, untuk diberikan sepakan percuba. Brunei membuat pertukaran dengan memasukkan Najib Haji Tarib dengan mengeluarkan Indra Azam Idris. Najib merupakan wera pasukan Brunei 2 tahun yang lalu. Begitu dengan Indra Azam. Di samping Adi Said,
pernah mencatatkan sejarah bagi Brunei Darussalam, muncul sebagai juara Nasional Bukit Trophy 2012. Singapura membuat pertukaran dengan masukkan pemain nomor 11 Muhammad Azim Faiz Hasan dan mengeluarkan Muhammad Zakir Samsudin. Sepakan untuk Singapura. Oh, gol. Sayang. Gol tadi untuk Singapura. 3-1 sekarang. Ini kesilapan barisan pertahanan Brunei ya. Pemainnya gantian ya. Pemain gantian Nazri yang berhasil membuat tandukan untuk menjaringkan gol pertama bagi Singapura. Perlu berhati-hati pasukan Brunei Darussalam walaupun sedang mengatasi Singapura 3-1. Kita saksikan ulang tayang ini. Jaringan pertama untuk Singapura melalui Yu Henry Mojalil. Tergamam penyokong-penyokong kita pada seketika setelah Singapura berjaya menjaringkan gol pertamanya. Perlu berhati-hati pemain Brunei Darussalam. Sepakan gol untuk Singapura. Hujan kembali turun. Singapura mengatur strategi, berusaha untuk sekurang-kurangnya memberi saingan kepada Brunei Darussalam. Pergulutan berlaku, akhirnya berjaya Muhammad Syafiq Zainal. Cukup mencemaskan tadi. Haris Said. Sekali lagi Singapura dan Daniel Farhan. Singapura cuba untuk serangan tapi tepat kepada penjaga gol Abdul Hafiz Rahim. Najib yang pernah mewakili Brunei pada tahun 2012. Mengharapkan beliau dapat menunjukkan permainan dan membantu pasukan Brunei Darussalam. Najib, ini peluang baik bagi Brunei. Adi Said. Adi masih mengawal Adi. Cantik. Itulah gerak-geri ataupun cara Adi membuat hantaran demi hantaran 1-2. Ini merupakan satu cara. Ruang dapat dikawal, tapi akhirnya Singapura pula mengatur gerakan. Satukan bahaya bagi Brunei Darussalam. Yu Sentre. Cantik Yu Sentre. Membuat hantaran lintang. Mujur dapat dikawal sana oleh pemain Brunei Darussalam. Terus mengawal ketika ini. Cantik. Peluang baik bagi Brunei. Adi Said. Masih Adi Said. Main yang saya kira cukup matang. Yang telah pun berjam-jamkan 4 gol setakat ini. 3 gol ketika bertemu dengan Indonesia. Adi Said. Cantik. Ini peluang. Bagaimana kali ini?
Dan akhirnya sepakan surut untuk Brunei Darussalam. Sekali lagi peluang terbuka bagi pemain yang baru saja masuk menggantikan Muhammad Asri Haji Sapar yang punya peluang, tetapi sayang sekali percobaan yang dilakukannya berhasil ditepis keluar oleh barisan pertahanan Singapura. Surut, sayang tadi tandukannya tersasar sedikit. Satu peluang yang baik bagi Brunei untuk menambahkan jaringan. Hanya tinggal 3-4 minit saja lagi. Perlawanan akan berakhir, kedudukan di mana Brunei Darussalam sudah mengatasi 3-1. Brunei sudah mengatasi Singapura 3-1. Najib Tarif mengawal dan akhirnya lontaran untuk Brunei Darussalam. Satu keadaan yang baik tadi, tapi dapat dikawal oleh pemain Singapura. Dan kali ini giliran Singapura pula membuat serangan. Masih lagi mengawal. Akhirnya dapat dipintas peluang dan ini Adi Said. Bagaimana Adi Said kali ini? Terus berimpanan Adi Said. Balik Adi Said. Cantik Adi Said. Lontaran, tapi dapat dikawal. Masih lagi Brunei untuk sang Adi Said. Bagaimana peluang Adi Said? Lambat sedikit. Dan akhirnya dapat dikawal sana oleh Muhammad Nurjizam. Peluang. Akhirnya memberikan sepakan surut untuk Brunei Darussalam. Percobaan demi percobaan yang telah dilakukan ya oleh pemain-pemain penyerang Brunei, tetapi kita lihat di depan gawang 6 pemain Singapura yang berkubu. Memang agak sukar untuk menembusi gawang, dan kita mengharapkan pemain-pemain kita lebih berhati-hati kerana kawalan pemain-pemain kita itu keberuntungan bagi penjaga gawang, nyaris-nyaris terjadi gol ya. Ya, kita mengharapkan pemain-pemain kita akan lebih berhati-hati lah dalam mengawal bola, kerana seringkali kawalan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain kita agak kurang cermat ya, sehingga seringkali berhasil dipintas oleh pemain-pemain Singapura. Adi, peluang Adi. Itu peluang terbuka sekali lagi bagi Adi Said ya. Tapi kali ini kurang tenaga, tidak bertenaga. Brunei masih lagi melakukan serangan. Muhammad Asri tadi terus kepada Brunei, peluang tapi sayang dapat dikawal sana oleh pertahanan Singapura. Singapura peluang untuk serangan ketika ini. Peluang terakhir Brunei, tapi cepat tadi pemain Singapura ini. Masih lagi coba mengawal permainan dan akhirnya memberikan lontaran untuk pasukan Brunei Darussalam. Sudah pasti 3 mata milik Brunei dan semakin cerah peluang Brunei untuk marah ke perlawanan separuh akhir. Jadi saat pemain-pemain kita sedang menantikan whistle penamat ini. Penonton-penonton pun sudah semakin berkurangan ya. Itulah whistle yang telah dibunyikan oleh pengadil perlawanan Suhazani Sukri dari Malaysia.
Jadi kita bersama dengan itulah keputusan perlawanan Singapura tewas di tangan Brunei. Brunei berhasil menjaringkan 3 gol berbalas 1 menerusi pemain-pemain kita. Azim Abdul Rashid 2 gol dan Adi Said 1 gol. Sementara Singapura menerusi pemain gantian Ezri Muhammad Jalil. Tahniah kepada pasukan Brunei Darussalam kerana berjaya menewaskan Singapura dan sekaligus semakin dekat untuk marah ke separuh akhir. Manakala pujian juga patut diberikan kepada Singapura kerana menunjukkan semangat kesukaran yang tinggi walaupun mereka tewas. Jadinya perlawanan seterusnya nanti pasukan Brunei akan bertemu dengan Vietnam dan Malaysia. Kita memerlukan kemenangan bagi kedua-dua pasukan dan sekiranya menang maka sudah pasti kita akan marah ke peringkat separuh akhir. Jadi audio beruntun, sekian liputan kita malam ini. Perlawanan antara Brunei Darussalam dengan Singapura yang berkesudahan. Pasukan Brunei berjaya mengalahkan Singapura dengan jaringan 3-1. Jadi dari Istana Negara kami mengucapkan salam hormat dan majulah sukan untuk negara.